Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razia. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengagihkan 25,000 kampit beras kepada golongan asnaf sekitar ibu negara. Agihan dibuat menerusi 10 masjid terpilih. Kurniaan beras ini adalah cetusan daripada hati sanubari ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sendiri, yang mana baginda begitu prihatin dengan nasib yang menimpa mereka yang kurang berkemampuan, khususnya di sekitar Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya dapat membantu khususnya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Datuk Azwan turut memaklumkan lebih banyak program seumpama ini akan dilaksana Istana Negara bagi membantu mereka yang susah. Bagi golongan asnaf, mereka menzahirkan rasa syukur dan menyifatkan agihan itu dapat membantu menampung keperluan harian khususnya ketika Ramadan. Terima kasih banyak pada tuanku. Moga-moga dipanjangkan umur, murahkan rezeki tuanku. Dapatlah menampung acik ni. Lega sangat. Memang lega. Terima kasih banyak. Dengan beras 10 kilo ni saya bersyukur sangat, terasa ringan sangat-sangatlah sebab dengan suami pun sakit, dengan tak sihat kan. Sekarang ni saya lah yang kerja seorang yang tangguh semualah. Tapi alhamdulillah dengan rezeki ni saya bersyukur sangat. Terasa ringanlah beban. Terima kasih banyak-banyak tuanku, dimurahkan rezeki, panjangkan umur, sihat-sihat selalu insya-Allah. Berhubung penurunan harga beras import antara RM2 hingga RM3 berkuat kuasa Rabu lepas, peruncit diingatkan agar membuat penurunan harga mengikut ketetapan tersebut. Jika gagal berbuat demikian, mereka bakal berdepan tindakan tegas termasuk lesen perniagaan akan ditarik. Kita akan buat penguasaan, maknanya kalau mereka tidak turun RM2 hingga RM3 dalam masa terdekat ni, kita akan bagi notis 3 hari kenapa mereka tak turun, dan kalau masih berdegil kita akan cuba tarik lesen mereka. Datuk Azman juga memaklumkan negara mempunyai bekalan beras yang mencukupi ketika ini, iaitu sebanyak 1 juta tan metrik yang mampu menampung bekalan sehingga 5 bulan secara berterusan. Beliau ditemui selepas menjadi panel dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Jemaah Menteri Sebulat Suara bersetuju tindakan tegas diambil berhubung isu stoking yang tertera kalimah Allah. Selain mahu isu ini diselesaikan dengan segera, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani memaklumkan kementeriannya telah meminta MCMC bekerjasama dengan penyedia platform media sosial bagi mengekang kandungan berkaitan isu tersebut. Pemantauan kandungan di media sosial akan terus diperkasa untuk memastikan tiada sebarang pelanggaran undang-undang. Sementara itu, polis telah melengkapkan kertas siasatan terhadap KK Mart dan syarikat pengedar selain telah menyerahkannya kepada Jabatan Peguam Negara. Kertas siasatan kita dah lengkap. Kita tunggu arahan terakhir dan terkini daripada pihak AGC. Once that been given to us, kita akan maklumlah kepada pihak media apakah arahan daripada pihak AGC. Setakat ini ada sebanyak 143 laporan polis yang diterima dan seramai 174 saksi yang telah diambil keterangan, dan kita berjaya merampas untuk catatanlah 14 pasang stokin yang tertulis kalimah Allah itu. Polis juga telah buka 4 kertas siasatan termasuk 2 individu yang mengeluarkan kenyataan berbaur penghinaan terhadap isu tersebut. Sempena Aidilfitri, tempoh bantuan subsidi penerbangan dilanjutkan dari 3 kepada 4 hari, iaitu 6 hingga 9 April. Menteri Pengangkutan berkata lanjutan dibuat susulan sambutan yang amat menggalakkan dari pengguna. Jumlah penerbangan domestik juga ditambah kepada 342 di seluruh negara bagi perjalanan 3 hingga 18 April. Ini bermaksud sesiapa yang membeli tiket penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan pada 4 hari tersebut tidak akan membayar melebihi RM599 untuk harga tiket asas
Kerana sebarang kos melebihi harga maksimum tersebut akan ditanggung oleh kerajaan. Harga ini tidak termasuk cukai dan fee. Untuk perkhidmatan KTMB, 6 perkhidmatan train ETS turut ditambah bermula 4 hingga 15 April. Bantuan khas sempena Aidilfitri sebanyak sebulan gaji atau RM1,000 diberi kepada anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan penjawat awam terlibat di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan SUK. Persekutuan lantikan tetap dalam jabatan di bawah SUK. Bagi pemimpin masyarakat pula akan menerima sebulan allowance, manakala penggerak masjid akan menerima RM500. Kesemua bantuan disalur pada 8 April depan. Secara keseluruhan, bantuan khas tersebut melibatkan kos RM45 juta. Untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara, kita langsung bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Marzia Mohtar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada status cuaca panas terkini. Sehingga jam 4.30 petang tadi masih lagi terdapat satu kawasan iaitu di negeri Perlis yang kini berada pada tahap gelombang haba dengan menerima suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Manakala lain-lain kawasan melibatkan negeri Kedah dan juga Perak ini pula masih lagi berada pada tahap gelombang haba. Menerima suhu maksima harian melebihi 35 darjah Celsius, itu antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Oleh itu orang ramai di kawasan terlibat terutamanya dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga memperbanyakkan minum air terutamanya pada waktu bersahur dan juga berbuka untuk kekal terhidrat. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej kemaradaran yang terkini di mana diperhatikan hujan hanyalah dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak juga di sekitar daerah Kerian yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Selain itu, keadaan hujan juga kini sudah mula terbentuk melibatkan bahagian Hulu Perak dan juga di sekitar kawasan Lembah Kelang yang juga dijangkakan boleh beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan ketika ini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah yang dijangkakan boleh berterusan sebelum ianya beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini sudah mula terbentuk di sekitar bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak dan kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kembali semula dalam Berita Wilayah. Untuk berita dari Bumi Kenyalang petang ini, Sarawak mengalami keadaan cuaca panas dan kering terutamanya di bahagian utara. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Zaira, terima kasih. Sarawak sedang mengalami keadaan cuaca panas dan kering terutamanya di bahagian utara. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, keadaan ini telah menyebabkan beberapa kawasan mengalami masalah bekalan air. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah diarah berwaspada sepenuhnya bagi menangani situasi itu dengan serius. Dato' Ahmad Douglas telah mengarahkan setiap jawatankuasa kawasan menilai tahap masalah di bahagian masing-masing dan memberikan segera bantuan diperlukan termasuk membekalkan bekalan air kepada penempatan terjejas. Menerusi kenyataan media, Dato' Ahmad Douglas menambah semua agensi bahagian yang berkaitan terutamanya Bomba, APM, JBAB dan JKR perlu bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian dalam menghadapi dan menangani masalah ini. Selain itu, orang ramai juga dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya serta digalakkan untuk mengunjungi klinik terdekat bagi mendapatkan rawatan sekiranya menghadapi sebarang masalah kesihatan akibat keadaan itu. Saudara, jelajah Ramadan 2024 di Sibu hari ini bermula dengan penyerahan bantuan kepada golongan asnaf di sekitar Sibu. Baik, untuk perkembangan lanjut bersama wartawan kami Muhammad Al-Hadi Samsawi. Al-Hadi, silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kini berada di dataran Tun Tuanku Bujang untuk melihat sendiri persediaan pihak kru RTM untuk aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sempena jelajah Ramadan 2024 esok dan untuk memperincikan apa yang sudah berlaku sepanjang hari ini dan apa yang akan dilaksanakan esok. Saya sekarang bersama Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Chungat, untuk memperincikan apa yang berlaku hari ini dan apa yang akan berlaku untuk esok. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Tuan. Terima kasih, Adi. Okey, untuk hari ini, pagi tadi kita telah selesai dengan program ziarah asnaf bersama Tabung Baitulmal Sarawak. Kita dengan rakan-rakan penaja seperti Nescue, selain rakan strategik dengan Ion Automat. Kita bergerak ke 3 lokasi, membabitkan lokasi Tekuk, Salim dengan Jeriah. Kita sumbangkan bantuan sara hidup selain daripada produk-produk penaja, dan pergerakan kita bersama dengan Ion Automat menyaksikan penyertaan beberapa ikon daripada Sarawak FM, Sri Aman, dari Sibu sendiri selaku tuan rumah, selain Bintulu, kita ada juga Miri FM dengan Limbang FM. Jadi pagi tadi selesai sudah pengagihan bantuan sara hidup dan kita seterusnya akan bersedia untuk esok yang merupakan kemuncak bagi jelajah Ramadan RTM 2024 bagi zon Sarawak. Setakat ini persediaan yang kita jalankan ataupun rancang awal akan kita laksanakan sepenuhnya esok, membabitkan gotong royong di beberapa agensi yang turut bekerjasama dengan RTM. Selain daripada rakan-rakan penaja, kita akan ke Masjid An-Nur untuk mengadakan gotong royong secara beramai-ramai, selain mengadakan agihan sumbangan kepada penerima-penerima yang golongan sasar. Semoga kehadiran semua dapat menjadi memori yang terindah kerana kita ingin setulus hati menjadikan program kali ini yang terbaik untuk kenangan semua. Terima kasih Tuan kerana bersama kami untuk petang ini. Jadi saya rasa sekian sahaja lintas langsung yang kami bawakan dari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ini. Dan untuk penduduk Sibu, jangan lupa petang esok beramai-ramai kita datang ke dataran ini untuk bersungkir bersama-sama seluruh rakyat Sibu di sini. Jadi sekian sahaja, kita kembali bersama rakan penyampai di studio Kuching. Silakan. Terima kasih Hadi atas laporan anda di Sibu. Baik, kita ke berita seterusnya.
Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun bagi memperingati pentingnya air kepada setiap rantaian kehidupan. Ia bukan sahaja menjadi asas kehidupan, malah bergerak kepada semua sektor termasuk industri pelancongan dan menjadi salah satu komponen dalam penyediaan lanskap sesebuah kawasan seperti Taman Air Pancutan Berirama. Selari dengan perkembangan teknologi, air berupaya menjadi nilai tambah dalam sektor pelancongan apabila diberi inovasi baru menerusi pelbagai reka bentuk yang dikenali sebagai air pancut. Di Bandaraya Kuching, rekaan air pancut bukan sahaja mengindahkan bandaraya ini, malah menjadi tarikan pengunjung. Saya daripada Sabah, saya baru sejak landing dan saya terus datang untuk melihat kecantikan bumi Kenyalang ni lah. Jadi dari segi untuk mempromosi macam kita cakap tadi, air sungai apa semua, maksudnya kegunaan tu bukan saja untuk kegunaan asas, kita juga boleh gunakan untuk pelancongan. Sebab saya dimaklumkan oleh tour guide tadi, di sana ada air berirama pada waktu malam kan, lampu-lampu. Jadi ini pun salah satu cara untuk kita war-warkan. Sinonim sebagai bandaraya perpaduan air pancut berirama di tebingan Sungai Kuching yang dapat disaksikan pada waktu malam mempersembahkan irama tradisional dan moden di Sarawak. Ini memperjelaskan air juga berperanan dalam menyatu padu dan mengekalkan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum. Saya rasa itu satu idea yang bagus sebab sebelum ni tidak ada. Jadi bila buat benda tu dia menjadi satu tarikan barulah kepada orang-orang tempatan dan juga kepada orang dari luar Sarawak. Macam saya sendiri pun saya datang untuk tengok air pancut. Saya dari Sabah datang ke Sarawak untuk saksikan sendiri tarikan-tarikan yang ada di sini. Selain sebagai nilai tambah dalam mengindahkan lanskap pelancongan, komponen air pancut ini juga memberi kedamaian serta keseimbangan kepada suhu persekitaran. It's very beautiful here. The water brings lots of life and joy, and it's calming. So tranquility and peace. It's also refreshing. It's hot day, and you can feel the water cools you down. Keunikan binaan air pancut yang ada di bandaraya ini bukan sahaja di kawasan tumpuan pelancong, malah ia juga dibina di sekitar kawasan rekreasi dan pejabat-pejabat kerajaan jelas membuktikan komponen air sangat diperlukan dalam kehidupan. Kadar elektrifikasi domestik bagi keseluruhan Sarawak telah mencapai 99.4% setakat penghujung tahun 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad (SEB), Datuk Syarbini Sohaili berkata, liputan bekalan elektrik buat masyarakat luar bandar termasuk penduduk di kawasan terpencil telah mencapai 98.4%. Menurutnya, kejayaan ini juga hasil daripada usaha dan sokongan berterusan Kerajaan Sarawak dan seluruh rakyat Sarawak secara amnya. SEB sentiasa komited dalam menyediakan sumber tenaga diperbaharui untuk Sarawak sambil menyokong pembangunan sosioekonomi dan kelestarian selaras dengan matlamat Sarawak mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis berbuka puasa bersama Sarawak Energy di BCCK di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan orang awam supaya melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di mana-mana kemudahan fasiliti elektrik Sarawak Energy. Sementara itu, dalam majlis sama, SEB turut memberi sumbangan kepada 11 badan organisasi sempena Ramadan. 4 buah rumah musnah 100% manakala 4 buah lagi hangus 30% dalam kejadian kebakaran di lorong 16 Kampung Haji Baki, Kuching awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak melaporkan kebakaran melibatkan 20 mangsa yang mendiami rumah jenis 2 tingkat separuh kekal. Panggilan kecemasan diterima pada 5.22 pagi dan 28 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang, Tabuan Jaya dan Padungan digerakkan ke lokasi kejadian. Api dapat dikawal pada 6.38 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.
Baik saudara, seterusnya berita dari negeri di bawah bayu. Pelaksanaan projek lebuhraya Pan Borneo Sabah antara paparannya langsung bersama Suaran Syah. Silakan Suaran. Ya Zahira, Sabah komited meneruskan baki 20 pakej projek lebuhraya Pan Borneo Sabah yang akan dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata pihaknya telah menyiapkan semua keperluan bagi tujuan pelaksanaan semula semua pakej terlibat. Menurut Datuk Shah Helmi, reka bentuk dan dokumen tender telah tersedia serta proses Mahkamah Pengurusan Nilai telah disiapkan pada penghujung Oktober 2023. Setakat ini, sebanyak 4 pakej kerja iaitu WP12, 13, 14 dan 16 telah dibuat pelantikan kontraktor dan kerja-kerja fizikal akan bermula pada April ini. Baki 16 pakej kerja lagi sedang dalam proses perolehan dan dijangka akan dimuktamadkan pada April. Kerja-kerja fizikal dijangka dimulakan pada Mei depan. Tambah Datuk Shah Helmi, kerajaan melalui JKR Sabah akan berusaha memantau pelaksanaan projek berkenaan mengikut terma-terma kontrak sehingga berjaya disiapkan. Menurutnya, faktor utama kelewatan projek lebuhraya Pan Borneo adalah disebabkan pertukaran kaedah pelaksanaan daripada projek delivery partner PDP kepada kaedah konvensional. Khazanah Sabah Berhad QSB, syarikat pelaburan strategik milik kerajaan negeri, telah melaksanakan penyusunan semula termasuk membabitkan anak syarikatnya dengan hala tuju perniagaan yang baru. Pengerusinya Datuk Dr. Muhammad Yaakob berkata, penyusunan semula itu bagi meningkatkan hasil pendapatan kumpulan itu yang berteraskan entiti perniagaan sebagai syarikat berkaitan kerajaan. Datuk Dr. Yusof berkata penyusunan semula ini bagi memaksimumkan prestasi QSB dengan menerapkan amalan tadbir urus dalam operasi termasuk membabitkan pelantikan individu yang sesuai, perniagaan yang telus dan profesional serta berintegriti. Beliau menyatakan demikian pada majlis berbuka puasa dan penyerahan zakat perniagaan QSB di Kota Kinabalu. Seramai 33 kanak-kanak dari Rumah Anak Kesayangan Sabah Sembulan RAKS diraikan dalam majlis ini. Turut disampaikan sumbangan RM10,000 daripada QSB bagi membantu menampung kos penyelenggaraan dan operasi harian RAKS. QSB menyerahkan zakat perniagaan berjumlah keseluruhan RM218,143 kepada Majlis Ugama Islam Negeri Sabah. Turut diserahkan zakat perniagaan daripada Selcom Timur Sabah Sendirian Berhad sebagai syarikat bersekutu QSB berjumlah RM804,807. Pelbagai pihak terus mengimarahkan bulan Ramadan dengan melaksanakan aktiviti kebajikan menyantuni golongan memerlukan tanpa mengira latar belakang. Tidak ketinggalan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Jabatan Ketua Menteri yang menjelajah ke beberapa daerah di negeri ini untuk menghulurkan sumbangan Ramadan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai wadah memperkukuhkan hubungan silaturahim di samping meningkatkan amal ibadah serta prihatin terhadap golongan kurang berkemampuan. Beliau turut mengajak pemimpin akar umbi untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam usaha membangunkan rakyat seterusnya membasmi kemiskinan di Sabah. Gandingan semua peringkat pimpinan, termasuklah pimpinan di akar umbi, daerah, agensi-agensi kerajaan ini, dan kalau boleh didukung oleh NGO dan swasta juga boleh terlibat untuk kita menangani golongan-golongan miskin tegar, miskin B40. Beliau ditemui media dalam majlis berbuka puasa UPPM Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama sebuah syarikat pengedar dan pengeluar barangan pengguna di Beluran. Syarikat kami pun doing our best to mengurangkan miskin tegar, especially in terms of recruitment wise. I think ini buka puasa and all this road trip, especially the whole entire 25 lokasi ini, bagilah saya peluang review and take a look at golongan-golongan which of the opportunity yang saya boleh tolong mengurangkan miskin tegar.
Seramai 30 golongan asnaf, orang kurang upaya dan ibu tunggal dari 3 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun dalam Parlimen Beluran iaitu Dun Labuk, Sugut dan Telupit menerima sumbangan dalam majlis ini. Petroleum Nasional Berhad Petronas sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan pengamal media menerusi pelaksanaan pelbagai aktiviti. Ini termasuklah memberi liputan mengenai segala perancangan dan mesej organisasi tersebut dengan jelas dan tepat. Pengurus Besar Komunikasi Media, Perhubungan dan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Jalina Joheng berharap kerjasama baik antara pihaknya dengan pengamal media dapat diteruskan di masa akan datang untuk manfaat kedua-dua pihak terlibat. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena Majlis Berbuka Puasa Petronas bersama media Sabah. Majlis tahunan anjuran Petronas ini bertujuan beramah mesra selain mengeratkan silaturahim sesama pengamal media dan syarikat Petronas. Kira-kira 200 pengamal media hadir dalam majlis tersebut. Sementara itu, seramai 200 guru pelatih dari keluarga B40 di negeri ini menerima sumbangan menerusi program Kasih Ramadan anjuran Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru Cawangan Sabah. Mereka merupakan sebahagian daripada 700 penerima di seluruh negara. Yang di-Pertua iGuru Cawangan Sabah Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata, program bertujuan menyemai rasa kasih dan berkongsi rezeki sempena bulan Ramadan yang penuh barakah. Ia sekaligus membantu meringankan beban para penerima ketika menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan 700 penerima yang dapat manfaat dalam kalangan B40 ini, adik-adik kita, mudah-mudahan itulah kempen Kasih Ramadan. Tanda kasihnya iGuru kepada warga bakal guru bersempena bulan yang penuh mulia ini. Ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak iGuru kerana telah memberikan sumbangan yang amat bermakna untuk membantu kebajikan para pelajar yang di bawah terpanggil dari keluarga B40. Mereka sangat memerlukan, jadi iGuru telah memberikan sedikit keringanan lah. Ini salah satu usaha yang perlu kita pergiatkanlah di bulan yang mulia ini dan kami sangat bersyukur. Ini juga dapat sedikit sebanyak menggembirakan kami yang datang daripada bukan keluarga yang senang dan pelbagai latar belakang. Saya sebagai wakil penerima, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak iGuru Sabah dan Yayasan Ikhlas atas peluang untuk menerima sumbangan ini, dan juga saya harap program-program seperti ini dapat dilaksanakan buat seluruh umat Islam. Mereka ditemui pemberita RTM selepas majlis penyampaian sumbangan kepada 50 guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Program dijayakan dengan kerjasama Yayasan Ikhlas, Pusat Zakat Sabah dan Persatuan Kaki Tangan Islam JKR Sabah. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran. Keunikan Pasar Go Kapur dan usaha kikis sekolah berbudi kepada tanah antara paparan dari Kelantan bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Pusat latihan mualaf di Kampung Kok Keli Tumpat, Kelantan menjadi pusat latihan mualaf pertama di negeri ini bagi menyantuni golongan berkenaan. Pusat latihan yang dibuka pada Februari 2020 itu juga mampu menarik golongan mualaf dari luar Kelantan untuk mendalami ilmu agama. Ketua Pegawai Agama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAID, Murtada Abdullah berkata, pusat itu menjadi penginapan sementara kepada saudara baru untuk tempoh 3 hingga 6 bulan. Antara kemudahan disediakan asrama, bilik keluarga, dewan serbaguna, dewan makan serta kelas agama. Jadi buat masa sekarang seramai 40 orang para mualaf telah belajar di sini sepanjang hari dan mereka merasa gembiralah dengan kewujudan pusat ini kerana mereka dapat hadir setiap hari dengan diberi peluang belajar ilmu dengan para ustaz, terutama di tempat lahirnya ulama Tok Selehor di sini.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Jelajah Ramadan Kelantan FM di Kampung Kok Keli, Tumpat. Pusat latihan yang membabitkan kos mengubah suaian mencecah lebih 300,000 itu disumbangkan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Sekarang ni makin ada peningkatan, makin baguslah, makin banyaklah membantu. Ramailah pelajar datang sini sekarang ni, dan tiap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu memang ramai pelajar datang sini. Dan kita penghuni dekat sini, kelas kita penuh. Pagi kita masuk kelas belajar Al-Quran, fiqh, tauhid. Lepas tu lepas Zuhur kita belajar ada kemahiran. Memang baik, dan sejak saya belajar di sini peningkatan dari segi membaca Al-Quran walaupun merangkak tapi ada peningkatan. Saya rasalah sebab kalau kita tengok pun kita dah boleh dah merangkak sendiri. Kalau dulu kita kena tunggu orang tunjuk, macam sekarang alhamdulillah lah bagi saya lah. Kelantan terkenal dengan keunikan seni budaya warisan tersendiri. Tidak terkecuali lokasi tumpuan ramai, antaranya pasar unit bercirikan perpaduan seperti pasar Gok Kapur di Kota Baru. Ikuti laporan disediakan Anis Hazwani Azmi. Nama kampung Gok Kapur diambil sempena kegiatan pembuatan kapur di kawasan berkenaan. Gok bermaksud dapur atau relau untuk memanaskan kulit kerang yang dijadikan bahan asas untuk membuat kapur. Terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar. Pasar petang ini turut menjadi tarikan masyarakat Cina di kawasan sekitar. Dibuka antara pukul 3 hingga 7 malam. Pasar ini agak terkenal bagi mereka yang ingin mendapatkan ikan segar dan kuih-muih tempatan selain sayur dan buah-buahan. Petang ni dia pasar pagi dah ada. Pasar bekasi. Jadi kalau dia jual petang lah, kita ambil petang. Ambil RM20,000 petang. Kalau tidak ada, waktu maghrib tu ada lagi jual. Kadang-kadang. Pasar Gok Kapur ni dia tersembunyi sikit lah. Kalau orang tahu tempat ni dia akan mari carilah tu kuih dia ikan segar lah, ikan segar, sabak. Lepas tu buah-buah tu adalah sayur, nasi, semua ada belakang sini, air. Dia makan cari tu kuih, dia tu kuih orang kerja pejabat lah banyak ke sini sebab tu pasar ni pasar petang. Jadi dia mau mari akan beli, dia mau kelik kerja, dia mau akan mari sini lah. Saya memilih untuk membeli di pasar Gok Kapur ni sebab dia ada pelbagaian lah. Pelbagaian dari segi makanan basah dan juga makanan kering lah. Yang mana di sini juga kita ada buah Melaka yang mana agak famous lah dan tersohor lah di Kelantan ni, dan ada beberapa lagi gerai-gerai makanan yang autentik bagi saya di Gok Kapur lah. Itu sebab menjadi pilihan saya untuk berbelanja di pasar Gok Kapur. Adong Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim antara yang sering berkunjung ke pasar ini. Pasar ini unik kerana memang orang kalau nak dapat makanan-makanan laut yang segar akan pergi ke pasar Gok Kapur yang beroperasi pada jam 2 hingga 7 petang setiap hari. Selain itu, selain makanan laut yang segar-segar, pasar ini terkenal dengan pembuatan makanan tradisional yang masih ada sekarang ini seperti pulut bakar, selain daripada onde-onde yang dibuat fresh di situ, segar di situ, dan dia juga menampilkan makanan-makanan lain seperti pulut ayam, somtam dan pelbagai makanan-makanan yang lain. Dari Tupak ke Kota Baru, ni ada hati nak beli barang. Tapi alah gelap mana nak tuju, di pasar Gok Kapur penuh dengan barang. Bukan sekadar barang basah, malah makanan siap turut ada. Sekian laporan dari Ani Hazwani untuk Berita RTM. Berbudi kepada tanah mampu jana pendapatan. Dimulakan 2 tahun lalu, projek tanaman tebu yang diusahakan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Lepan Jaya Gua Musang di kawasan Tanah Lapang sekolah membuahkan hasil apabila 300 rumpun tebu kuning dan tebu merah boleh dituai. Penyelaras Agro School SK Lepan Jaya Ahmad Fakrul Razi Cik Daud berkata pihaknya menyasarkan keuntungan RM10,000 menerusi jualan air tebu. Ramadan kali ini mereka menjual 200 plastik air tebu sehari yang diproses sendiri oleh guru, murid dan ibu bapa.
Kita telah membekalkan kepada penjual-penjual tebu di sekitar daerah Gua Musang, tetapi kita melihat dari segi margin keuntungan yang kecil. Oleh hal yang demikian, kita tahun ini kita membuat kelainan, kita menjual produk air tebu secara runcit di sekolah yang kita anggarkan keuntungan boleh mencecah sehingga 10,000. Hasil daripada jualan tebu ini akan disalurkan kepada akaun PIBG, yang mana akaun PIBG ini akan digunakan untuk membantu semua murid di sekolah ini yang kebanyakan dan terdiri daripada golongan B40. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid PKM dan penasihat Agro School SK Lepan Jaya Muhammad Jailani Mak Jusoh berkata permintaan tebu laris ketika cuaca panas dan bulan Ramadan. Jadi perancangan kami untuk fasa seterusnya, kami ingat ingin perbanyakkan tanaman tebu ini di ruang-ruang kosong yang sesuai supaya permintaan ini kami boleh sempurnakan lagi besar. Jadi oleh kerana sekarang ini musim Ramadan dan juga cuaca yang panas, lagi menggalakkan ataupun permintaan tebu ni makin tinggi. Kalau suasana sebab kawasan Lepan Jaya ni dia satu, pada pandangan saya dia satu circle yang macam satu big family. So suasana dia memang meriah. Sebab semuanya orang di sini kenal-kenal kan. So semua akan datang dan menunggu, kadang-kadang itu lebih awal daripada kami. Sekian paparan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul. Tradisi mengetuk genta diteruskan di Kuala Terengganu bagi mengejutkan suri rumah untuk memasak hidangan sahur serta mengingatkan waktu berbuka. Setiap kali Ramadan menjadi rutin dua bersaudara mendaki 90 anak tangga untuk ke puncak Bukit Puteri yang terletak 200 meter dari aras laut. Muhammad Muizuddin Mansur 25 tahun dan sepupunya Muhammad Hamidi Aminuddin 30 tahun dari kampung Teluk Pasu Manir diberi tanggungjawab mengetuk genta 30 minit sebelum waktu berbuka dan waktu imsak. Mereka merupakan generasi ketiga diberi tanggungjawab mengetuk genta diwarisi daripada bapa Muhammad Muizuddin Mansur Awang 74 tahun. Muhammad Muizuddin akan ke Muzium Negeri seminggu sebelum Ramadan untuk mengambil pemukul dan kunci lokap genta. Belum buka 30 minit, katok banyak 7 kali. Lepas tu pukul 1, 36 kali untuk macam nak kejut orang sahur lah. Lepas tu pukul 5, 4 kali sahur. Katok 4 kali. Imsak lah. Tu. Boleh dengar jauh mana? Setakat saya tahu Takir. Setakat jauh ni. Lepas tu Duyung. Lepas tu ialah setahu saya. Sebab satu warisan. Saya daripada tu oleh kerana kita unik. Di Terengganu ni kita unik lah sebab kita ada genta yang besar. Jadi dah benda ni telah diamalkan daripada dulu. Jadi tak salah kalau kita teruskanlah supaya masyarakat ataupun generasi sekarang ni dia boleh tahu apa yang pernah dibuat daripada dulu dan dia orang boleh tengok sekarang dia boleh tengok dan dia merasai walaupun kalau kita ikutkan memanglah ada dah tradisi pasang bedil tapi tu hak barulah. Yayasan Prihatin Nasional prihatin dengan kerjasama kumpulan Public Gold melancarkan wafer emas bagi mengumpul dana tabung kasih prihatin untuk aktiviti dan program yayasan berkenaan. Wafer emas prihatin 2 Hearts itu direka dalam bentuk hati bagi menarik minat pengumpul emas tegar kerana rekaan berkenaan pertama kali dihasilkan. Pengeluaran terhad 40,000 unit dengan 2 rekaan menarik emas dengan ketulinan 999.9 cukup bermakna untuk dimiliki sebagai koleksi mahupun simpanan. Kita akan bincang dengan prihatin, kita akan corroborate dengan prihatin, mungkin keluar desain yang ketiga. So this will be the continuously program. Akan program yang berterusan kolaborasi dengan prihatin dan Public Gold sekali.
And we hope, kita betul-betul berharap peminat emas di seluruh Malaysia atau cross country will do the kerja amal bersama-sama Publico. Majlis Pelancaran UEFA Emas prihatin itu disempurnakan Puteri Raja Muda Perlis Tengku Syarifah Katrina Nuraniah Tunku Said Faizuddin Jamalulail. Kerjasama strategi itu merupakan langkah bijak selaras trend masa kini menjadikan emas sebagai hadiah, seterusnya menjadi simpanan jangka masa panjang, sekaligus boleh membantu golongan yang memerlukan melalui hasil penjualan wafer emas itu. Sehingga hari ini, dalam tahun 2024 ini, kami dah telah membantu hampir 8,000 orang melibatkan pelajar-pelajar di IPT. Jadi kehadiran syarikat-syarikat seperti Public Gold ni untuk bekerjasama dengan Prihatin ini membuka ruang kepada kami menjana pendapatan daripada hasil jualan wafer emas ini, dan hari ini telah disalurkan kepada Yayasan Prihatin sebanyak RM200,000 untuk disalur dan juga diturunkan peruntukan itu kepada mereka-mereka memerlukan di kalangan asnaf dan juga kelompok P40 dalam meringankan beban mereka dan juga pelajar-pelajar di IPT. Seperti Ramadan sebelum ini, Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sekali lagi berkenan memasak juadah bubur lambuk versi Pahang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak. Menerusi program rewang bubur lambuk itu, baginda dibantu chef dari Istana Abdul Aziz serta kira-kira 100 pelajar UIAM. Proses masakan menggunakan 4 kawah bagi menghasilkan kira-kira 1,500 bungkusan untuk diedar kepada kaki tangan dan pelajar universiti berkenaan. Titah Tunku Azizah Aminah, masakan bubur lambuk Pahang kali ini sedikit istimewa kerana turut mengadunkan bijirin oat ke dalamnya. Mereka yang turut serta dalam rewangan berkenaan tidak melepaskan peluang belajar skil memasak dari Tengku Ampuan Pahang. Lagi satu, kita resepi masakan kan ada banyak. So kita dapat jumpa variety of rasa yang kita dapat. Macam mungkin orang lain macam ni, orang lain macam ni. So banyak rasa kita boleh try kan. Selama hari ni Syed tengok dia dekat dekat dia punya TikTok ke social media je. So hari ni kita dah dapat tengok dia live masak. Jadi dapat tahu resipi dia masak bubur oat macam mana. Ini kali yang kedua lah saya masak bersama tuanku. Tahun lepas pun sama juga. Jadi tahun ni tuanku datang lagi. Jadi perasaan saya sangat gembira. Seorang juruteknik aplikasi sosial dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000 atas dakwaan memuat naik hantaran jelik di Facebook pada 18 Mac lalu. Tertuduh menggunakan nama profil Chok Wai Long mengakui tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam dan hanya menjadi keyboard warrior. Timbalan Pendakwa Raya Datin Hamizah Saleh mencadangkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas tertuduh supaya menjadi pengajaran kepada masyarakat. Pertuduhan dibuat mengikut perenggan 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum bawah subseksyen 233-3 Akta sama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan sambutan Hari Polis ke-217 Isnin ini. Sambutan diadakan sebagai menghargai warga PDRM atas khidmat bakti yang dicurahkan dalam memikul amanah dan tanggungjawab memelihara keamanan serta keselamatan negara. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Julina Salihuddin berkata keunikan sambutan kali ini bakal memaparkan persembahan pantomin bertajuk Subuh Berdarah yang bagi memperingati peristiwa serangan di Balai Polis Kuala Krau, Pahang pada tahun 1948. Persembahan melibatkan 73 anggota dari unit Komando 69 dan cawangan Muzium PDRM. Sambutan Hari Polis kali ini diadakan secara sederhana bagi menghormati bulan Ramadan. Seorang model sambilan berdepan hukuman mati selepas didakwa menikam teman lakinya minggu lalu. Tertuduh A. Tamusevi didakwa membunuh mangsa G. Gavzigan di sebuah unit kediaman di Kuala Langat sekitar jam 5.30 pagi pada 11 Mac lalu.
Pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Maslinda Selamat di Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada suspek memandangkan kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Semasa prosiding, peguam tertuduh memohon agar anak guamnya itu dirujuk bagi pemeriksaan mental kerana didapati tertuduh mempunyai bipolar disorder dan penyakit jantung. Timbalan Pendakwa Raya Khadijah Amir Hamzah menolak permohonan tersebut kerana tiada sebarang dokumen dikemukakan bagi mengesahkan penyakit suspek. Mahkamah seterusnya menetapkan 25 April ini bagi sebutan semula kes. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Seramai 37 individu di Labuan menerima bantuan peralatan berjumlah RM300,000 menerusi program peningkatan pendapatan. Ia bagi inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dengan kerjasama Giatmara. Bantuan peralatan mesin jahit, enjin sangkut dan peralatan membuat makanan itu diharap dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan penerima. Kita akan memantau semua penerima dalam tempoh 6 bulan. Dan maksudnya bimbingan itu diberikan sehingga mereka berjaya untuk memastikan perniagaan itu sustain. Tidak hanya sekadar memulakan perniagaan tetapi tidak dapat memastikan perniagaan mereka berjalan secara mempan. Kita doakan semoga perniagaan yang mereka ceburi ini sukses dan mungkin mereka boleh keluar daripada kelompok B40 kepada kelompok M40 selepas ini. Kami amat gembira dan terharu atas sumbangan ini dan akan menggunakan sebaik-baik mungkin semua barang-barang yang telah diberi bantuan. Bantuan akan diagihkan secara berperingkat kepada individu yang layak di sekitar Labuan. Jelajah Ramadan RTM 2024 edisi ke-12 meneruskan perjalanan ke lokasi akhir di Negeri Sembilan. Menyantuni golongan asnaf di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Kota, Rembau serta majlis berbuka puasa bersama anak-anak Pusat Jagaan Penyakin Rembau dengan kerjasama rakan strategik Hotel Sri Malaysia, Seremban. Menurut pengerusi rangkaian Hotel Sri Malaysia Dr. Zaharuddin Uthman, pelibatan pihaknya menerusi Jelajah Ramadan RTM 2024 memberi peluang kepada mereka melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR, menyampaikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan khususnya pada bulan Ramadan. Sudah pastinya dia memberi impact kerana kita bersama dengan masyarakat dan kita pergi memberikan sumbangan. Jadi dengan kita terus berinteraksi dengan masyarakat itu, kita boleh merasakan nadi masyarakat, keadaan yang mereka yang memerlukan. Dengan ini akan menanamkan satu perasaan keinginan kami untuk sentiasa mendekati masyarakat di sekeliling ini, terutamanya di Negeri Sembilan dan juga di tempat-tempat lain di mana hotel itu berada. Beliau turut memaklumkan pihaknya sedang berusaha untuk mentransformasikan semua rangkaian Hotel Sri Malaysia di negara ini. Ia dari segi cita rasa pelanggan serta teknologi agar sentiasa relevan dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Skuad Jelajah Ramadan RTM berpeluang merasai pengalaman pengejut sahur melalui program Ketuk-Ketuk Sahur di Kampung Baruh Alai, Melaka. Program bermula seawal pukul 4 pagi bersama anak muda kampung berkenaan mengelilingi kampung sejauh 2.5 kilometer. Ini merupakan satu perkara yang menjadi kebiasaan kepada kami di penduduk di Kampung Alai, khususnya dalam karya Lembaga Masjid Al-Falin Kampung Alai. Memang pemuda-pemuda memang saban hari mengadakan ketuk-ketuk sahur dan hampir 50 ke 60 orang pemuda-pemuda telah pun berkumpul di masjid setiap hari dan ianya akan menjelajah lebih kurang 2.5 km di dalam kawasan tabiran Lembaga Masjid Al-Falin Kampung Alai, Melaka. Bagi peserta skuad JR, ia pengalaman berharga buat mereka.
Satu kelainan yang kita tengok dekat kampung ni dengan kemeriahan ramai semua orang kampung turut serta, terutama sekali anak-anak muda lah, yang itu yang kita nak tengok. Seronok sekali, menarik sangat, adat yang saya kira sudah lama ditinggalkan untuk kita bangun bersahur, sebab sahur ni antara salah satu kelebihan yang baiklah semasa bulan Ramadan. Jadi di Melaka ini saya dapat merasai pengalaman tersebut. Alhamdulillah, ni satu pengalaman yang pertama dan cukup menarik. Ketuk-ketuk sahur keliling kampung. Alhamdulillah, seronok untuk jelajah Ramadan 2024. Pengalaman saya untuk ketuk-ketuk sahur hari ini memang cukup teruja lah, kerana bersama dengan anak-anak muda dengan penuh semangat untuk mengejutkan orang daripada bangun untuk bersahur. Jadi pengalaman yang cukup menarik, berharga, terutama pada bulan Ramadan. Konvoi Jelajah Ramadan Melaka FM diteruskan dengan menyantuni penghuni rumah warga emas Taman Bukit Larang Indah Teluk Mas. Sumbangan barangan makanan turut disampaikan kepada penghuni rumah berkenaan. Pakcik hari-hari seronok. Hari-hari seronok Pakcik hari seronok pasal apa? Pakcik sihat, boleh berjalan sembahyang tarawih, hari-hari itu yang seronok. Itu yang seronok. Lebih meriah sikit ke? Lebih meriah lagi lah. Kalau datang selalu pun lagi baguslah. Kalau setiap bulan ada orang datang. Betul. Ada aktiviti sikit lah. Aktiviti sikit lah. Ya, kalau ada orang ziarah seronok lah. Sukalah kalau ada orang ziarah, tapi jarang benda berlaku. Sama-sama buat aktiviti sekarang pakcik macam mana? Kalau mampu buatlah. Lagi seronok, lagi meriah. Lagi seronok. Tapi nak buat tu pun makan duit kan. Kan semua orang boleh buat. Aktiviti turut disertai Pengarah Penyeram Melaka Siti Nurbaini Khairi. Masjid Al-Wahab Permatan Duyung Melaka menjadi lokasi penutup jelajah Ramadan RTM di Melaka hari ini. Perinciannya langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Baik, terima kasih Zahira. Untuk maklumat, sebentar sahaja lagi akan berlangsungnya majlis berbuka puasa bersama anak yatim dan juga golongan asnaf di Masjid Al-Wahab Permatang Duyung ini. Dan majlis ini juga turut dihadiri oleh Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, iaitu Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi sempena dengan jelajah Ramadan RTM Melaka FM ini, bersama dengan saya adalah penerbit jelajah Ramadan Melaka FM, iaitu Muhammad Asrul Izwandi Mustafa. Baik Asrul, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM aktiviti yang telah berlangsung seawal jam 3 pagi tadi, silakan. Okey, baik, bermula pukul 3 pagi tadi kami berada di Kampung Baru Alai untuk program Qiyamulai di Masjid Al-Falihin Alai, dan kemudian selesai saja Qiyamulai yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Nazlan. Seterusnya kami dalam program ketuk-ketuk sahur. Jadi kami berkonvoi di dalam Kampung Baru Alai dengan bunyi ketukan untuk mengejutkan penduduk-penduduk Kampung Baru Alai ini untuk bangun bersahur. Dan selepas itu kami selepas program ketuk-ketuk sahur, selepas bersahur kami solat subuh berjemaah, dan kemudian pada selepas saja program selesai di Masjid Al-Falihin Alai, kami bergerak ke rumah warga emas di Taman Bukit Larang Indah Teluk Mas untuk menyantuni 6 warga emas yang menduduki di rumah warga emas. Dan selepas selesai saja di rumah warga emas, kami bergerak ke Petron Semabuk yang merupakan penaja utama program jelajah Ramadan RTM 2024, dan di situ aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Petron sendiri iaitu pengedaran bubur lambuk dan juga penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim terpilih bagi karya Duyung. Dan yang menariknya, di Petron sebentar tadi, di sebelah pagi tadi turut dihadiri oleh adun kawasan iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi yang merupakan juga timbalan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Dan petang ini acara kemuncak majlis berbuka puasa bersama dengan asnaf dan juga anak yatim di karya Duyung ini yang berlangsung di Masjid Al-Wahab Permatang Duyung, yang juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi Adun Duyung. Baik, untuk tahun ini saya difahamkan hampir 20 rakan strategik terlibat sama untuk JR Ramadan di Melaka FM ini. Mungkin harapan Asrul sendirilah untuk JR 2025 bagaimana? Okey, kami mengharapkan, sebelum itu kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan penaja dan juga rakan strategik yang bergabung tenaga dalam menjayakan program jelajah Ramadan Melaka FM RTM 2024 ini selama 2 hari, dan hari ini merupakan hari kedua dan petang ini merupakan acara kemuncak. Harapan saya pada program jelajah Ramadan
pada tahun-tahun yang akan datang lebih ramai lagi penaja di kalangan NGO, agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat swasta yang turut sama menyumbang untuk menyantuni warga emas dan juga anak-anak yatim, dan juga aktiviti yang akan dianjurkan di bulan Ramadan. Baik, terima kasih Asrul atas perkongsian itu. Dan untuk makluman juga, di perkarangan Masjid Al-Wahab Permatang Duyung ini juga berlangsungnya program Mekar Komuniti oleh Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Melaka selain daripada kempen derma darah Ramadan di perkarangan ini. Jadi saya kira sekian saja langsung bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan sempena dengan Jelajah Ramadan RTM Melaka FM. Kembali semula bersama Zahira di Wisma Berita. Silakan. Baik, terima kasih Amalina. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menegaskan bahawa 3 kadar zakat fitrah berbeza yang ditetapkan di negeri itu adalah berdasarkan beras yang dimakan. Bagaimanapun berdasarkan situasi semasa iaitu ketiadaan beras tempatan di pasaran yang memaksa umat Islam beralih kepada beras import, mereka boleh membayar zakat fitrah mengikut kemampuan iaitu pada kadar minima RM7. Siapa yang tidak ada kemampuan untuk membayar RM14.50, bayarlah dengan harga minima RM7 dengan kadar beras kebiasaan yang kita makan, walaupun dalam keadaan sekarang beras tempatan tidak ada di pasaran. Bagi mereka yang ada kemampuan, bayarlah dengan benda yang jauh lebih baik seperti mana yang dituntut, RM14.50. Kalau dia ada lagi kemampuan bayar yang lebih mahal, semua bayaran ini adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Beliau bercakap kepada RTM di Alustar ketika diminta mengulas persoalan kadar zakat fitrah yang perlu dibayar susulan umat Islam negeri itu terpaksa beralih daripada beras tempatan kepada import. Kadar zakat fitrah negeri Kedah tahun ini ditetapkan pada RM7, RM14, 50 sen dan RM22. Perkembangan sukan, Kelab Liga Super Kedah Darul Aman KDA FC mengumumkan Sonny Nut sebagai pemain import baharu pasukan musim ini. Kehadiran bekas tungkak Terengganu FC, TFC itu bakal memperkuatkan jentera serangan pasukan Sang Kenari bersama Syafiq Ahmad dan Sukrob Nurul. KDA FC dalam kenyataan memaklumkan pemain kelahiran Haiti itu amat dikenali di Liga Malaysia kerana pernah mewakili Melaka United FC dan Terengganu FC. Bekas juara gelaran Double Trouble itu yakin kelincahan dan rembatan padu dimiliki pemain berusia 34 tahun mampu bantu pasukan beri saingan dalam kancah Liga Malaysia. Node berjaya membantu TFC menduduki tempat ke-6 dalam saingan Liga Super musim lalu selain meledak 5 gol dan 6 bantuan jaringan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, Pasir Merdeka, saya Nurul Zahira Razia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.